Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami nak ucapkan terima kasih kepada semua yang meluangkan masa untuk kita semua mendengar sesuatu yang kami ingin kebaikan dalam agama ini. Kami yang minta maaf lah. Kedua yang minta maaf lambat. Awal ni kita tak nak main nak tadi balik. Yang ketiga, satu benda yang perlu kita faham ialah agama yang kita anuti ni adalah agama yang cukup istimewa. Okay? Agama yang tidak memisahkan sujud lama-lama dengan khusyuk di mihrab, dan kemudian belajar bersungguh di medan kuliah, di bilik kuliah. Kemudian kita buat lipat gulung kat depan gol untuk beriadah bersungguh di padang futsal. Semuanya dianggap sebagai ibadah. Okay? Sujud lama-lama di mihrab, belajar di kuliah, kemudian kita main sungguh di padang futsal adalah menunjukkan kesyumulan Islam. Dia tidak terpisah antara satu sama lain, malah berkaitan antara satu sama lain. Siapa yang pergi ke masjid saja dan dia mengabaikan padang futsal ini, maka dia bukanlah orang yang memahami Islam dengan benar. Siapa yang pergi main futsal saja, bila azan berkumandang, dia tak pergi ambil wuduk pun, bahkan terus main futsal hingga ke akhir waktu, baru dia nak solat. Solat di waktu ni biasalah tak khusyuk dia, penat. Solat saya terpaksa sebab waktu benda tu ya. Jadi itu juga menunjukkan dia tidak memahami Islam dengan fahaman yang benar. Dia faham Islam tapi taklah benar sangat. Siapa yang belajar je, belajar. Bila ajak pergi main bola, anak nak study je. Anak esok kena prepare ini, itu, tak berikan hak pada badan dia, maka itu bukanlah orang yang memahami Islam yang benar. Tapi orang yang memahami Islam yang benar ialah orang yang pergi surau di sebelah tadi, dan dia sebelum masuk padang dia belajar hijab, kemudian dia main bola dan hingga kesan ya. Itu orang yang memahami Islam yang benar. Jadi pertama, bersyukurlah dengan anugerah yang Allah kurnia kepada kita, satu agama yang cukup canggih dan tidak memisahkan satu kehidupan dengan satu kehidupan yang lain. Baik, itu baru muka nikmah, bukan nak cerita pasal tu sebenarnya. Dah habis dah ke? Apa yang ingin anda lontarkan inilah ada 3 hadis yang pernah Nabi Muhammad SAW lontarkan pada kita kira-kira 1400 tahun dahulu. Hadis itu kalau dengar macam pelik, okay? Tapi kalau diulang pada saat ini, ia amatlah relevan dan dapat membangkitkan semangat. Moga-moga kita mendapat semangat dari para sahabat pada zaman dahulu. Ketika mana sahabat ketika dihimpit dengan 2 kuasa besar, Parsi di sebelah belah kiri kanan. Tengok kita ikut tengok peti kat mana kan. Kalau tengok peti macam ni, ada kuasa besar Parsi belah kanan. Kemudian atas Parsi tu ada Rom Timur. Ada Turki kan. Kemudian tengok belah kiri pula ada Rom Barat. Kerajaan Rom Barat yang berpusat di Itali, Rom. Sekarang ni nama tempat tu Vatican City kan. Okay. Di Rom Timur, ibu kerajaan dia nama dia itu kerajaan Byzantine, nama dia Constantinople. Okay. Tak pernah dengar kan. Kemudian ada kerajaan Parsi yang berpusat di mana dah, 6 tak tahu. Tak tahu ibu negara di mana. Okay. Jadi ketika umat Islam sedang dihimpit oleh 3 kuasa besar ni, adalah kuasa besar lain dekat China sana, Huang Ho. Kemudian ada kuasa besar di India sana, Indus. Tamadun Indus, tak apa. Kemudian ada Mesopotamia dan lain-lain. Ketika umat Islam dihimpit dengan 3 kuasa besar ni, lahir satu agama baru, bukan agama baru tapi penerus pada agama Adam AS, Nuh AS, Idris AS, dan ditutup oleh Nabi SAW, iaitu agama yang kita anuti pada hari ini. Datang dengan badan yang kecil tapi semangat yang besar, kemudian melontarkan 3 hadis yang cukup menggerunkan. Yang pertama, ketika Nabi Muhammad SAW dalam perang Khandaq, dalam memecahkan satu besar, Nabi pukul sekali, Nabi kata telah terbuka Rom. Kemudian pukul sekali telah terbuka Parsi, dan kali ketiga tu pecahlah batu tu kan. Itu yang pertama. Dalam hadis yang lebih spesifik, Nabi sebut au kama qala sallallahu la tuftahannal Konstantiniyah wala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jaysh dzalikal jaysh. Akan terbuka Konstantin itu, dan sebaik-baik panglima adalah panglimanya, dan sebaik-baik tentera adalah tenteranya. Okay? La tuftahannal Konstantiniyah wala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jaysh dzalikal jaysh. Okay? Akan terbuka Konstantin itu, sebaik-baik tentera adalah tenteranya, dan sebaik-baik amir adalah amirnya. Dan hasil daripada lontaran hadis yang berapa kerat itu, 7-8 perkataan itu,
sahabat berlumba-lumba untuk membuka ibu negeri Rom Timur, iaitu yang bernama Konstantin tu. Jadi daripada zaman Nabi telah mula beberapa military aggression, beberapa operasi tentera. Antaranya disertai oleh Abu Ayyub Al-Ansari yang telah tua bangka tapi semangat pergi juga. Okay? Try. Kemudian ada para sahabat yang nak pergi secara direct ke timur tak dapat, dia cuba ikut barat, dia naik ikut dia kena buka Mesir, kemudian Libya, Tunisia, sampailah ke Morocco, lepas tu dia naik ke Perancis, dia nak buka daripada atas. Ada juga. Dan ialah Abdul Rahman Al-Ghafiqi, tapi dia tersangkut di Perancis sebabkan ada fitnah dunia sebabkan harta kan. Dan terus menerus hingga pada satu masa ada seorang pemuda nama dia Muhammad Al-Fatih, ataupun nama Turki dia Mehmet Fatih, dia datang dengan selang beliknya, dia tolak kapal seberang Selat Bosphorus dan dia kalahkan tentera Byzantine pada ketika itu. Dan yang ketiga, ada satu hadis lagi. Satu hari Nabi Muhammad SAW ditanya, wahai Nabi Muhammad SAW, ayul madinataini tuftahu awalan, antara dua bandar ni mana satu akan dibuka dulu? Di zaman Nabi, zaman semua orang tengah takut-takut kan, nama tak ada dalam like baru berapa ribu je, dekat view kat YouTube tu baru berapa kerat je. Nabi menjawab soalan tu, iaitu apa soalan, bila tanyakan soalan kepada baginda, la ayul madinatain tuftahu awalan, Romia am Konstantinia, bandar mana akan dibuka dulu? Ibu negeri Rom Timur atau ibu negeri Rom Barat? Kata Nabi dengan yakinnya menjawab, Madinatu Hirkel tuftahu awalan, ataupun bandar Hirkel akan dibuka dulu. Bandar Hirkel ialah bandar Konstantin sebab bila sejarawan tengok siapakah Hirkel ni, Hirkel ialah penguasa yang hidup zaman Nabi, dan pada ketika itu dia adalah penguasa Rom Timur. Okay? Madinatu Hirkel tuftahu awalan. Jadi sahabat faham daripada teks ini, kalau kita tanya Kajang ke Bangi dulu akan kita pergi. Lepas tu ada orang kata Bangi, bermakna selepas itu akan kita pergi Kajang, betul? Kita tak betul. Difahami secara yang tiada dalam konteks, betul? Itu kalau ilmu fiqh panggil mafhum, yang difahami. Dia tidak ditulis tapi dia difahami. Jadi bandar mana akan dibuka dulu? Bandar Hirkel akan dibuka dulu. Lepas tu ulama Islam, ulama kita tengok sehingga sekarang bandar Rom ini masih belum dibuka sampailah sekarang. Jadi hadis Nabi ini sampai sekarang masih belum dipraktikkan. So dia akan dipraktikkan tak soal nanti? Sadaqah Rasulullah SAW. Rasul dia tak akan berdusta. Kalau Nabi kata dia akan dibuka, pasti akan dibuka nanti. Jadi sebenarnya sejarah, bandar itu tak pernah dibuka, tak pernah diusik dan tak pernah dicuit. Jadi pastinya satu nanti dia akan dibuka dan akan jadi milik orang Islam. Siapa sangka Ustaz Haji orang Kristian tu, Abang Muaz akan berdiri kat tengah dia nanti tu. Wallahualam, kalau bukan Muaz, cucu cicit dia masuk Mehmet bin Muaz bin Zaid. Okeylah. Siapa sangka begitu. Jadi ana ingin lontarkan hadis ni supaya kita masih diri kita ni siapa dan kita tahu betapa besar beban yang kita pikul, dan kita tahu saiz kita besar mana. Siapa yang dirinya besar tapi dia masih dengan diri kecil, dia adalah orang yang tak sedar diri. Tak sedar diri bukanlah orang yang dirinya kecil tapi masih dengan diri besar. Ada orang kecil tapi masih diri besar. Ini tak sedar diri. Tapi samalah kita, kalau kita nampak diri kita ni sebenarnya besar tapi kita rasa diri ni kecil, tak payah kita tegur orang kat sebelah pun. Nampak orang buat jahat, kita rasa kita ni macam buat jahat pula kan. Orang buat maksiat, kita tegur, kita buat jahat pula. Oh sorry. Okay? Itulah orang yang tak sedar diri. Okay, jadi peganglah beban, galaslah beban, pikullah beban, dan ambillah peranan. Jadilah penguasa dunia yang berperanan di sekitar anda, surau-surau anda, dan tempat-tempat kerja dan tempat-tempat belajar anda. Dan akhir sekali, ada satu hadis lagi yang belum ditahqiq. Ada satu, banyak satu hadis mana? Habis idea apa? Satu hadis, Nabi Muhammad SAW pernah ditanya. Bukan ditanya, Nabi melontarkan lah. Baitul Maqdis itu akan jadi pusat pertarungan antara kita dan orang Yahudi. Dan pada satu masa nanti, kita akan perang dengan Yahudi di tanah itu. Dan kita akan kejar Yahudi sehingga Yahudi itu menyuruh belakang batu. Kan? Belakang batu. Kemudian kita tak jumpa. By the time kita nak balik tu, tiba-tiba batu tu akan bersuara. Wahai Muslimin, wahai Abdullah, belakangnya ada Yahudi, marilah bunuhlah dia. Yang mana kita akan menang pada itu, di mana kita akan disokong oleh pokok batu. Kita satu pokok, ambil pokok warqat atau pokok Yahudi. Fa innahu min syajaril yahud. Jadi hadis-hadis ni moga-moga dibaca setiap malam dan tidur sebagai seorang hero
dan bangun dengan satu semangat yang baru. Kita bukan orang yang biasa-biasa, tapi kita adalah orang yang luar biasa. Kita adalah umat sebaik-baiknya. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Ana ucapkan terima kasih atas dan untuk mendengar. Semoga dapat balik point tadi. Yang pertama, lupa dah. Yang pertama kesyumulan. Okay. Belajar kat mana, sujud kat mana dan main bola kat mana. Dan yang kedua ialah hadis-hadis yang lontarkan tadi, hadis Konstantin, hadis Rom dan hadis Palestin. Okay. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.